umur panjang tapi tak ada keberkatan. Bagi yang kedua ialah menuntut ilmu. Carilah ilmu-ilmu yang boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di antara ilmu manfaat tu ilmu agama. Ilmu lain tu manfaat juga, tetapi yang lebih manfaat ilmu agama. Kerana ilmu dunia tu sementara waktu je diguna. Beda pencen orang tak pakar dah. Ya. Kalau ilmu akhirat sampai pencen pakar sampai mati. Tapi kalau ilmu dunia tinggi semana-mana pun, habis-habis 60 tahun orang pakar, itu orang tak ada dah. Sebab itu gila pencen. Pencen maksudnya orang yang dihalau oleh pejabat. Pejabat tak suka dah. Kalau lebih 60 tu dah merepek je. Banyak cakap je. Buat dah korang. Jadi ilmu agama sampai mati. Tak ada pencen-pencen. Dan yang ketiga ialah mencari keberkatan. Yang ketiga ialah mesti ada bahagian yang ketiga, mencari keperluan hidup. Hidup perlu kepada keperluan makan, minum, pakaian dan belanja-belanja harian untuk kita dan untuk masyarakat. Kerana itu tuntutan agama. Kalau tidak kita bagi kepada tiga ini, maka di akhirat nanti kita akan menyesal. Sebab itulah ketika tiupan yang kedua itu, hari kiamat nanti, bila Allah Ta'ala perintahkan roh masuk ke jasad masing-masing, maka roh dan jasad mereka berbalah dan mereka bertengkar-tengkar depan Allah Ta'ala. Kata roh dia betul, kata jasad dia betul, kata jasad dia betul, kata roh dia betul juga. Bila roh besok masuk jasad, mereka akan berbantah-bantah, masing-masing menyalahkan diri. Bila roh yang taat tu pergi kepada jasad yang taat, dia kata, bahagialah jasad yang taat, dengan kebaikanmu aku juga merasa mendapat juga kebaikan. Tapi bila roh tu pergi kepada roh yang maksiat, yang derhaka, dia kata, celakalah jasad, disebabkan kamulah aku pun kena azab juga. Disebabkan kamu pun aku kena azab je. Maka setelah mereka berbantah-bantah, roh mengata dia betul, jasad mengata dia betul, maka kata Allah Ta'ala, wahai roh dan jasad, kamu kedua-duanya sama je lakunya, jangan berbantah-bantah di depan aku. Jangan berbantah-bantah di depan aku, kedua-duanya salah. Sehingga kata roh, kita jasad, dia kata, kami tidak ada di dunia melainkan kami ini daripada 4 anasir, katanya, daripada tanah, jasad, dan tanah, api, angin, katanya. Kami tidak ada apa-apa. Bila kamu masuk, dia marah kat roh. Akhirnya kami melakukan perkara yang haram, akhirnya kami melakukan yang halal, katanya. Maka Tuhan kata, wahai roh dan jasad, janganlah kamu berbantah-bantah, kerana kedua-duanya kamu bersalah. Kerana di akhirat nanti roh dan jasad akan menerima nikmat dan azab. Pasal apa mereka berbantah-bantah? Kerana Allah Ta'ala bagi peluang hidup dunia kemarin, roh dan jasad mereka tidak dapat menunaikan hak masing-masing. Sebab itulah mereka berbantah-bantah. Pasal dalam badan kita ada roh dan jasad, ada 2 anasir. Kedua-duanya perlu diberi seimbang. Kalau kita tidak beri seimbang, dia akan berat sebelah. Kalau kita lebihkan jasad, maka kalah roh. Maka roh terpaksa akur dengan jasad. Sebab itu jasad itu perlu diberi seimbang. Dalam badan kita ada roh dan ada jasad. Dan roh dan jasad ini perlu diberi makanan yang seimbang. Jasad makan dia apa? Roti cana, mi kari dan sebagainya. Roh macam mana makanannya? Roh makanan roh 3 saja. Kalau makanan jasad banyak, kita bagi 3 makanan roh. Yang pertama sekali, ilmu yang bersangkut dengan tauhid, ilmu yang bersangkut dengan fiqh, ilmu yang bersangkut dengan tasawuf. InsyaAllah dia jadi akan seimbang. Kalau tidak, dia tak akan seimbang. Bila tak seimbang, mesti tak sama roh dan jasad. Jasad bawa ke lain, roh bawa ke lain. Sebab itu mereka besok berbantah-bantah, berlawan-lawan di depan Tuhan, mengatakan jasad betul, roh kata dia betul. Ketika itu kata Allah Ta'ala, janganlah kamu berbantah-bantah, kedua-duanya bersalah. Jadi hari ini kita nak bincang mengenai ilmu yang sangkut ilmu tasawuf. Saya kalau Maghrib saya sangkut Bible, kalau waktu Maghrib saya akan bincang sangkut dengan ilmu tauhid dan tasawuf dalam kuliah subuh. Dan tasawuf ini berkait juga dengan ilmu tauhid. Tasawuf dia berkait kepada ilmu tauhid juga. Jadi pada hari ini kita akan bicara tentang bagaimana pekerjaan hati. Syahdan ni kata.
Apabila berkata seorang kepada engkau, siapa juga orang yang mukmin yang sempurna, maka engkau jawab baginya, orang yang melihat itu ia atas aib dirinya dan tidak membansirkan ia kepada seorang hamba Allah kepada aibnya. Dan apabila berkata seorang kepada engkau, siapakah juga orang yang rendah dan hina, maka engkau katakan, seorang yang membansirkan hamba Allah kepada aibnya dan mengaku dirinya dilepaskan daripada aib, dan setengah daripadanya berbuat atas hal ini pada zaman ini, menyuka dan berhimpun orang yang berbuat maksiat. Dan jikalau mereka itu masam pada muka mereka itu, nescayalah demikian itu menegah bagi mereka itu daripada berbuat maksiat. Maka manakala tiada masam muka mereka itu, maka seolah-olahnya suka mereka itu akan demikian itu maksiat. Jadi kata pengarang kitab, dia kata, jika ditanya orang, siapakah orang mukmin yang sempurna? Siapakah orang yang mukmin yang sempurna? Orang mukmin yang sempurna itu ialah sentiasa melihat aib dirinya dan tidak membangsa kepada orang lain. Itulah orang mukmin yang sempurna. Orang mukmin tidak sempurna, dia sentiasa membangsakan aib orang lain, tetapi dia lupa akan dirinya. Sebab itulah dalam Islam, kalau kita nak menegur seseorang itu, tidak memadai hanya semata ada ilmu saja. Salah satu syarat nak menegur orang, mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, saya tegur lah, buat bergaduh saja, buat balah saja. Kalau negur segi tajwid, kita mesti tahu sikit ilmu-ilmu yang bersangkut dengan tajwid. Aku rasa baca, dia tak tahu. Atau mana baca salah, teman yang salah, dah diam pula. Ini buat nyebabkan memutus silaturahim. Kalau nak tegur buat qiraat pun mesti tahu qiraat sikit. Kamu kalau qiraat orang tahu. Kamu qiraat apa? Wah, awak anu je. Mana mahu anu-anu je? Begitu negur dari segi fiqh, mesti tahu sikit istilah-istilah bersangkut dengan fiqh. Betul tak? Jangan main tegur je. Jadi syarat menegur orang mesti ada dua. Yang pertama, mesti ada ilmu. Ada ilmu yang boleh kita menegur orang. Yang kedua, ada ilmu saja tak boleh tegur. Pasal itu juga boleh menyebabkan putus silaturahim. Yang kedua apa? Syarat menegur, mesti sejahtera khawas yang 5. Mesti sejahtera anggota yang 5. Kerana anggota yang 5 itu yang mendapat ilmu. Dengan dia dapat pengetahuan. Manakah sejahtera anggota yang 5? Di samping seorang tak ada ilmu, dia negur orang, dia mesti sejahtera khawas yang 5, anggota yang 5. Yang pertama, mata. Yang kedua, telinga. 3, hidung. 4, mulut. 5, lidah. Di samping dia nak negur orang, dia ada ilmu nak negur orang salah, dia mesti pastikan sejahtera anggota yang 5, khawas yang 5. Penglihat mesti sejahtera, pendengar mesti sejahtera, pencium mesti sejahtera, hidung, perkata mulut mesti sejahtera, dan perasa lidah. Kadang-kadang kita menegur seseorang itu, bila umur kita sudah veteran ni tuan-tuan, dia berubah. Mata tak sama seperti mata masa muda, telinga tidak seperti telinga masa muda. Kita nampak seorang sedang solat bergoyang-goyang, kita tahu hukum ni salah kan. Bila perbuatan kasar 3 kali betul kan kebatal solat. Tapi sebabkan sejahtera khawas yang 5 sudah rosak, lalu kita melihat orang tu bergoyang, sedangkan orang tu tidak bergoyang. Orang yang melihat kata salah tadi, kamu tadi semayang batal. Kenapa batal? Aku tengok kamu bergoyang. Yang orang yang tegur tu mati-mati ngabur, saya mana ada goyang. Yang mendegur pula kata mati-mati mengata goyang. Pasal mata anda sudah berubah. Tak sama. Yang kawan tu betul tak ada goyang, tapi sebabkan anda sudah perangkat umur, mata anda sudah silau. Macam tunjuk jalan malam, kau tengok lampu kan, bila mata silau, nampak lampu terpecah, orang lain tak pecah pun. Jadi kalau kita menegur orang, kalau tak ada sejahtera khawas yang 5 ni, menyebabkan bergaduh je. Ilmu penting untuk menegur, tetapi yang kedua, syarat menegur orang mesti sejahtera khawas yang 5. Pertama, mata. Kawan tak goyang, dia kata goyang. Lepas tu dia marah orang. Orang tu semayangnya bukan betul, katanya. Dengar Bayuk, dia semayang bergoyang. Sebenarnya pandangan anda yang bergoyang, bukan perbuatan orang tu bergoyang. Begitu juga pendengaran pun, bila tua ni dia lain. Kawan tu betul baca surah Al-Fatihahnya,
siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi pendengaran dia tadi pasal anggota khawas sudah sifat kelemahan, sifat labang sudah masuk ke sifat labang. Dia dengar imam baca, mikir tak betul, baca salah. Atau salah. Awak dengar betul, mikir pakai siratal laci, kita udah laci pula. Kawan tu mati-mati macam siratal lazi. Yang dia mati-mati kata, kamu tadi semayang tak betul. Sepatut siratal lazi, tapi kamu baca siratal laci. Batal semayang. Bukan bergaduh. Sepatut bila khawas yang 5 sudah peringkat veteran, lebih baik tawakuf, diam. Pasal kita sudah perubahan keadaan badan kita. Atau kalau nak bertanya juga, nak tahu silap salah, survey dulu orang. Tadi orang tu tadi betul goyang? Ish dah. Tanya lagi. Tadi orang tu betul Ish dah. Tapi kalau semua yang kata goyang, baru boleh kita sahkan orang itu bersalah. Tapi kita kalau nak negur tak kira. Sedangkan mata kita silau, sedangkan telinga kita labang. Tahu labang? Kawan betul siratal lazi, dia kata siratal laci juga. Yang kawan mati-mati, saya tak baca siratal laci. Saya baca siratal lazi. Sebab itulah ini boleh salah satu menyebabkan seseorang itu berlaku perbalahan. Sebab itu orang mukmin yang sempurna sentiasa melihat keaiban diri. Pasal dia ini punya kelemahan. Dia tak sama seperti muda-muda yang lain. Ini kalau nak mencari salah hadis saja. Begitu yang mesti sejahtera, pangcium. Sebelum ngajar orang busuk, pastikan dulu. Mak kamu busuk pula, kawan nak pakai minyak atar dah. Minyak atar yang paling special lagi. Mak kamu nak sembahyang, pakailah wangi-wangi sikit. Busuk kau dengar. Busuk penuh kau cium katanya. Bukan ini boleh menyebabkan perbalahan. Kawan tiap kali pergi masjid pakai minyak atar yang standard betul. Jadi kita jangan menyerahkan bulat-bulat kepada pendapat kita. Walaupun pada zahirnya daripada ilmu yang belajar salah, tetapi siasat diri kita dulu. Kemudian apa lagi? Khawas yang 5 itu ialah mulut. Kena pelihara mulut tu. Cakap tu biar, sebelum nak bercakap tu biarlah. Jangan memedihkan, jangan menyakitkan, jangan nak meracun orang. Dan khawas yang kelima yang perlu kita jaga sebelum orang yang lidah. Lidah kita ni berbeza-beza. Orang tu dah cukup masin, kamu kalau masak tahu benar, lidah awak sudah berbeza. Aku kalau dia masak aku tak nak kata tahu benar, kalau cukup masin dah. Kalau tahu ambil je lah garam. Dari punca-punca perbalahan ini, inilah yang menyebabkan umat akhir zaman sentiasa bergaduh. Ilmu tinggi, tetapi ilmunya itu tidak boleh bermanfaat. Tambah akhir zaman ni, ilmu tinggi nak nyalah orang je banyaknya. Orang dulu mengaji, kedua mengkaji. Bila dia mengaji dan mengkaji, dia tidak mencari salah, dia cuba nak menyelesaikan masalah. Orang sekarang mengaji saja, tapi tidak mengkaji. Sebab dia sikit salah, sikit nak dalil yang kukuh, sikit dia. Sedangkan orang tu sudah madlul, kita masih lagi mencari dalil. Orang dulu sudah madlul. Tahu madlul? Dalil mencari tanda-tanda. Madlul sudah jumpa tandanya. Tentulah orang yang madlul lebih hebat daripada orang yang mencari dalil. Sikit semua nak sahih, orang dulu semua dah tahu dah. Mana punca air ni? Orang ni dah dapat air, dah menggunakan air, dah mandi, dah berkubang dengan air. Selagi benda itu tidak salah, tidak menyalahi syarak, silalah, please lah. Dia sibuk siap nak cari dalil yang kukuh, dalil alamat amal tak ada. Umur mungkin sehari mungkin berkurang. Pasal terlampau mengaji tetapi tidak mengkaji. Jadi maknanya kalau kita nak menegur seseorang, yang pertama kita ada ilmu, yang kedua pastikan sejahtera anggota khawas yang 5 itu berfungsi dengan baik. Kalau gamak tak berfungsi, susah, kerana ia boleh mengundang pergaduhan. Memang kita tahu di segi hukum salah, tetapi kadang-kadang badan yang anggota yang ada pada badan kita itu tak dapat menyempurnakan kehendak yang sebenar. Memang dia nampak orang tu sembahyang goyang-goyang, tapi khawasnya sudah cedera. Pemandangan silaunya sudah ada sampai 400 bacaan silaunya. Sebab tu nampak orang sembahyang goyang-goyang. Itu kita pergi, kamu sembahyang batal kan? Batal.
mikir bergoyang. Teman tak ada goyang pun. Tengok. Mati-mati orang yang ditegur itu mengatakan tidak bergoyang. Yang menegur mati-mati mengatakan nampak untuk goyang. Jadi bukan ke arahnya bergaduh. Sebab itulah kalau kita nak menegur orang, syarat mesti ada 2 syarat. Yang pertama dia ada ilmu, yang kedua mesti sejahtera khawas yang 5. Mana khawas yang 5 itu? Mata, 2 telinga, 3 hidung, 4 mulut, 5 lidah. Mata pelihat tak semestinya pandangan tepat. Kadang-kadang dia berubah. Yang kedua telinga, pendengar. Kadang-kadang pendengar dia berubah. Orang lain baca lain, dia baca lain. Dia dengar orang lain, baca lain, dia lain. Dia baca lain, dengar orang lain. Ada dia. Yang ketiga, pencium, bau. Kawan tu dah pakai banyak atur, kata busuk lagi, bayang. Kan kini mengundang pergaduhan. Ada dia. Kamu kalau pergi masjid pakailah wangi-wangi sikit. Ni busuk penuh bau je. Kawan tu sudah wangi. Pasal hidung kita, pencium kita sudah mula kurang energi dia, tenaga dia sudah kurang. Maknanya bila kita umur 40 tahun ke atas, kita sudah dipanggil syekh. Tahu syekh? Syekh ada 2 makna. Satu pada logat, satu pada bahasa. Syekh pada logat maksud sudah tua. Bila tua ni, pelihat sudah silau, pendengaran sudah tak berapa jelas. Kata orang parik dia, dah labang. Dia lagi tua lagi labang, lagi tua lagi labang. Cakap sikit tak dengar, cakap kuat dia marah. Kamu kau nak belabon, kau tak nengkin, tak jadi. Arti kau tak nengkin, dia tak tahu. Nak bertempik. Dia tu macam syekh ni, penglihat dah korang, pendengar dah korang kan. Tu syekh pada logat mana tua. Kalau lelaki dia panggil syekh, maknanya orang tua. Tapi tuan-tuan kalau jumpa kawan 40 tahun ke atas boleh panggil tuan syekh. Mana tuan syekh? Tapi tuan-tuan jangan sebut terjemahan, kena penampur muka tu. Kemana orang tua? Langsung kena penampur muka tu. Tapi kalau sebut syekh dia senyum je. Ini ramai yang syekh ni. Tuan habis dah syekh belum? Kam umruka al-an? Kam umruka al-an? 40 syekh dia bawa 40, dia panggil orang muda lagi. Kalau 40 kata, dia panggil syekh. Dan syekh pada syarak maksudnya orang sudah sampai martabat ilmu, sudah sampai martabat amal, ilmunya tua, amalnya tua. Itu syekh di segi syarak. Kalau orang perempuan dia panggil syaikhah, masukkan ta marbutah. Orang laki-laki dia tak ada ta marbutah. Ada. Betul orang perempuan kalau mengaji, kalau jumpa malam khamis ya, Rabu malam khamis, kemana syekhah? Kalau kata kamu jangan gila, aku nama beda, dia tak ngaji lah tu. Kalau dia ngaji dia faham, terima kasihlah kita sama-sama syekhah. Kalau perempuan syekhah, jumpa malam khamis, mana syekhah lama tak jumpanya, kamu jangan gila, teman beda katanya. Maknanya dia tak faham. Jadi maknanya bila kita sudah makan syekh, anggota yang khawas 5 ini sudah mula berkurangan. Bila sudah berkurangan, dia akan muncullah perbalahan kalau kita semata-mata menegur orang hanya dengan ilmu saja. Tapi kalau syarat yang kedua tidak ada, dia akan mengundang perbalahan. Sebab itu kata syekh ni, dia kata, apabila berkata seorang kepada engkau, siapa jua orang yang mukmin yang sempurna, maka engkau jawab baginya, orang yang melihat itu akan aib dirinya. Itulah orang mukmin yang sempurna, orang yang sentiasa melihat aib dirinya walaupun dia ada ilmu. Ilmu tu banyak menunjuk diri daripada menunjuk orang lain. Tapi telunjuk selalu banyak menunjuk orang, jarang menunjuk diri. Sebab itulah dia kata dia sempurna. Sebab itu Tuhan kabul dalam Quran, Tuhan firman, dia suruh kita banyak melihat diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tak lihat? Kenapa tak pandang? Kenapa terlalu banyak melihat pandangan orang? Apabila mata kita selalu melihat pandangan orang, dia tak nampak salah diri. Bila tak nampak sendiri, dia kata dia sempurna. Yang tak sempurna orang lain. Sebenarnya orang yang mengaku dia tidak salah, sebenarnya dia yang bersalah.
Orang yang mengatakan dia tidak berdosa, sebenarnya dia lah berdosa, menganggap dia bersih. Mana ada yang makhluk yang bersih ni? Ada. Semua sebab tu Rasulullah kata kullu bani adam khata'un. Semua anak Adam semua ada silap salah. Tentu dia kata dia bersih, dia kata tak berdosa. Inilah penyakit bila seseorang itu tidak mengetahui ilmu-ilmu yang bersangkut perkara-perkara yang boleh mencederakan ibadat. Sebab itu ilmu ni penting. Ilmu tasawuf ni merupakan ilmu yang mengetahui cara-cara ataupun menyebab hilangkan pahala atau boleh mencederakan ibadat. Jadi dia kata apabila berkata seorang kepada engkau, siapa juga orang mukmin yang sempurna, maka engkau jawab baginya, nyanyi orang yang bertanya itu, orang yang melihat ia akan aib dirinya dan tidak membangsakan ia kepada seorang hamba Allah. Dia tak banyak nak membangsa kepada yang salah orang, dia banyakkan diri sendiri. Dia bila seorang banyak biasanya melihat salah diri, ketika itu dia dapat membetulkan amalnya itu daripada dicedera dan sebagainya. Jadi kalau kita terlalu banyak melihat salah orang, itulah tadi, mana tak sempat untuk melihat salah diri. Bila tak sempat untuk salah diri, maka dia tak nampak dirinya salah, tetapi nampak orang. Bila berkata seorang kepada engkau, siapa juga orang yang rendah, siapakah dikata orang rendah dan hina itu, maka engkau katakan, seorang yang membangsakan hamba Allah kepada aib dan mengaku diri terlepas daripada aibnya. Siapakah orang yang hina rendah? Orang yang biasa nampak orang saja, kesalahan tu pada orang saja, tak ada kesalahan dia. Sebab itu sebenarnya orang berilmu tu sebenarnya, sebab itu saya mengajar di mana-mana, orang yang belajar ilmu tauhid ni, mengenal Tuhan ni, dia sifat berbeza. Sebab itu maqasid belajar ilmu tauhid tu dasarnya dua. Yang pertama, nak membebaskan iman daripada syirik dan kufur. Itu asas dia. Nak membebaskan diri daripada, membebaskan iman kita yang dalam diri itu pada syirik dan kufur. Itu asas pertama. Yang kedua, orang belajar tauhid pasal apa? Maqasid yang keduanya ialah kerana nak menyempurnakan ketaatan. Kalau tak belajar tauhid, tu salah labur tentang ketaatan. Dia tidak dapat menyempurnakan ketaatan. Apa maksud menyempurnakan ketaatan? Orang yang belajar tauhid ni, kenal Tuhan ni, dia dapat beza mana suruhan, mana larangan. Kalau orang tidak belajar ilmu tauhid, suruhan pun buat, larangan pun buat. Pekahnya bagus, tasawufnya bagus, tapi dia terlibat. Suruhan pun buat, larangan pun buat. Sebab tu orang yang belajar tauhid ini, suruhan buat semau-maunya, larangan tinggal semau-maunya. Jika terbuat yang kebaik semau-maunya, syukurlah kepada Allah. Jika terbuat dalam maksiat dan dosa, segera dia bertaubat kepada Allah. Itulah orang yang tauhid. Tapi orang yang tidak bertauhid ni, dia tak tahu, buat kebaikan tidak bersyukur, buat maksiat tidak bertaubat. Sebab itulah maksud terbesar tujuan kita belajar tauhid itu ialah yang kedua, untuk menyempurnakan ketaatan. Pasal kalau tidak belajar tauhid, takut kita ambil suruhan pun kita ambil, larangan pun kita ambil. Pasal orang yang mengambil suruhan dan larangan itu yang berbalah roh dan jasad di akhirat nanti. Roh kata dia betul, jasad kata dia betul, berbantah-bantah mereka depan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Allah Taala, janganlah engkau berdua berbantah-bantah, pada hakikat keduanya bersalah. Kerana pada mahsyar nanti, sebelum manusia dihalau naik jambatan siratal mustaqim menuju ke syurga, mereka akan dihisap daripada masa selama 40 tahun. 40 tahun itu bukan 40 tahun dunia, tapi 40 tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun darab dengan 40 tahun. Kutayuk. Satu hari akhirat 1000 tahun. Separuh hari akhirat 500 tahun. Siapakah mereka yang berisap daripada mahsyar? Itu ada 4 kumpulan. Kerana Tuhan ni sebelum nak mengumban hamba-Nya ke neraka, dia terlampau teliti. Takkan tak tahu, dia takut hamba masuk neraka. Pasal sifat neraka itu, fa'anzartukum naran talazza, apinya meletup-letup. Sebab itu dihisap. Jadi orang yang dihisap dalam mahsyar ada 4 golongan. Satu dipanggil ashabul yamin. Ashabul yamin ni orang yang beriman, orang yang taat, orang yang rajin semayang, orang yang rajin puasa, orang yang tahu apa kali umrah dan sebagainya. Mereka pun berhisap lagi 40 tahun daripada mahsyar tu. Teliti. Yang kedua, ashabul shimal, orang sebelah kiri. Siapa orang sebelah kiri? Orang kafir, orang munafik, orang yang asi.
Ada dia. Dihisab. Dan yang ketiga as-sabiqun. Golongan as-sabiqun ni merupakan golongan yang mula-mula sekali beriman dengan Rasul. Walaupun mereka iman mereka mantap, ada Rasul, ada Nabi ketika itu, mereka pun berada pada mahsyar juga. Ada dia. Dan yang keempat, golongan dihisab pada mahsyar dipanggil Ashabul Araf. Ashabul Araf inilah yang kita takut tadi. Pasal tauhid dia tidak dapat menyempurnakan ketaatan, kerana suruhan pun ambil, larangan pun ambil. Ashabul Araf ialah golongan yang sama berat kebaikan dan keburukannya. Pasal apa sama? Pasal dia tidak kenal Allah Ta'ala. Pasal dia tak kenal Allah Ta'ala, suruhan pun ambil, larangan ambil. Bila sukat-sukat 50 kebaikan, 50 keburukan, maka dia termasuk kumpulan yang keempat, Ashabul Araf. Dalam banyak-banyak 4 golongan ni, Ashabul Araf lah yang paling lama berada pada mahsyar. Terpulanglah kepada Allah Ta'ala untuk nak membuka kes mereka ini. Orang yang lain dah tempat masing-masing dah. Ada dia. Kawan orang semayang, dia semayang. Nikah nombor juga. Kawan orang ngaji juga. Mencuri juga. Ini dah Ashabul Araf. Pasal apa? Pasal dia tidak belajar ilmu tauhid itu. Dia tidak kenal Tuhan sebenar-benarnya. Bila seorang tidak kenal Tuhan sebenar-benarnya, yang baik pun dia ambil, yang buruk pun dia ambil. Sebab itu asas belajar tauhid ni yang terbesar 2 perkara. Yang pertama sekali, untuk membebaskan iman daripada syirik dan kufur. Bila seorang syirik dan kufur, akhirnya menyebabkan murtad. Yang kedua, yang kita belajar tauhid ialah supaya dapat menyempurnakan ketaatan. Bagaimana menyempurnakan ketaatan? Bila orang sudah kenal Tuhan, dia dapat membezakan mana yang suruhan, mana yang larangan. Ketika itu bebaslah ia daripada mengambil kedua-duanya. Jadi kata Syekh ni, itulah kalau siapa yang dikatakan orang yang rendah tadi, ya, orang yang dikatakan orang rendah tu orang yang sentiasa melihat, dibansirkan sesuatu kepada makhluk. Itu dia. Dia baik, orang lain tak baik. Apabila berkata seorang kepada engkau, siapa juga orang yang rendah dan hina, maka engkau katakan seorang yang membansirkan hamba Allah kepada aibnya. Dia tak nampak aib orang dia, dan mengaku diri terlepas daripada aib. Awak tak ada. Kerana manusia ni muat ada silap bersalah. Nak mengaku jauh, takkan mengakunya. Saya pun silap salah, tuan-tuan silap salah. Jangan tuan-tuan nak mencuit. Saya tak pernah bersalah, saya tidak pernah bersilap, tidak pernah bersalah dan silap. Di atas dunia ni bersalah pun kita tak bersalah. Ini pernah terjadi cerita zaman dahulu. Seorang pemandu teksi daripada Botol Kanan nak ke Parit, contohlah. Naik di Botol Kanan, tiba kampung tengah, cakap parah kan. Yang naik teksi tu 4 orang. Pak Hasan, nama orang dulu nama klasik, Pak Hasan, Pak Kulub, macam-macam. 4 orang naik, tiba cakap parah. Di antara 4 orang tu tadi terkentut seorang, dan kentut tidak berbunyi. Kadang kentut terlalu busuk. Lalu pemandu tanya, siapa yang kentut? Semua diam. Siapa yang kentut ni? Pak Asad, awak tak? Pak Abu, awak tak? Pak Usyid, awak tak? Sebab tak apa, kata pemandu. Okey, tak apa, tak ngaku ya. Sampailah pekan Parit. Tiba Parit, semua dah bagi duit kan? Kata pemandu taksi, orang yang kentut ni belum bagi lagi. Teman dah bagi. Dah. Udah boleh. Dah nampak. Orang yang kentut tak bagi duit lagi duit. Teman dah bagi. Dalam teksi tadi mengaku tak kentut, tetapi sana tadi udah dia terasa bila pemandu kata orang yang kentut belum bayar tambang lagi. Teman dah bagi. Dalam kereta seorang pun tak mengaku kentut. Mentok pemandu tu kan nak denda pun, nak tahu siapa yang kentut tadi, itu je. Tapi dia tak mengaku. Tak apa, kata pemandu, tunggu pekan Parit kan. Bila semua dah bagi 4 orang, tunggu sekejap, orang yang kentut belum bagi tadi, kata. Teman dah bagi, kata. Berapa Pak Abu yang kentut tadi. Begitulah manusia. Nak mengaku silap, apa salahnya kita mengaku kalau benda itu silap. Tetapi dia tak mengaku, dia kata orang yang silap. Ini sifat dia. Pasal dia tidak ada ilmu tadi. Yang pertama tak ada ilmu. Yang kedua tadi orang yang ada ilmu, tapi pancendera yang khawas tak sempurna. Sebab itu dia nampak orang tu silap dan salah.
Kemudian dia kata apabila berkata seorang kepada engkau, siapa jua orang yang rendah dan hina, maka engkau katakan seseorang yang membangsakan hamba Allah kepada aib dan mengaku diri terlepas daripada aib, dan setengah daripada memperbuat atas ini hal pada zaman ini. Ini zaman pengarang kitab. Kita dah berapa lama tinggal dah. Zaman pengarang kitab ni, inilah kelakuannya orang zaman dulu katanya. Ni zaman ini masuk zaman dia mengarang kitab dulu. Kita dah berapa ratus tahun dah tinggal. Itu cerita orang dulu. Orang sekarang lagi banyak otaknya. Dulu tak ada alat media. Sekarang macam-macam ada alat media, lagi kuat otaknya. Pada zaman dulu katanya, pada zaman ini, zaman dia katanya. Dan berhimpun orang yang berbuat maksiat katanya. Dan jikalau mereka itu masam pada muka mereka itu, nescayalah demikian itu menegah. Di zaman dulu nak kena orang yang kau tengok maksiat masam, maknanya masih ada iman lagi lah. Benar Rasulullah kata, man ra'a minkum munkaran, ya, falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat mungkar, nak diubah dengan tangan. Fa illam yastati', jika tak mampu, ada dia. Fa bilisani, lidah pun tak mampu. Fa illam yastati' fal biqalbi. Maka yang paling lemah iman tu bila nampak mungkar, masam pun jadi dah. Tapi kalau masak nak mengubah beda, nak bercakap beda, masam beda, maka bersyarikatlah kita kepada kemungkaran itu. Itu bezanya. Jikalau bosan mereka itu masam pada muka mereka itu, nescayalah demikian itu menegah. Mereka tak suka perbuatan yang lihat itu, perkara yang Tuhan larang itu bagi mereka itu daripada berbuat maksiat. Maka manakala tiada masam pada muka mereka itu, seolah-olah suka mereka itu yang demikian itu. Kalau kita lihat maksiat, kita nampak buat tak kisah je, maknanya kita suka lah. Maknanya kita termasuk orang yang tidak mengambil pengajaran daripada perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kalau kita mampu untuk bercakap, cakap. Kalau mampu cegah dengan tangan, tangan. Kalau tak mampu juga dengan hati. Bila hati tak suka, dia akan menggambarkan mukanya masam bila melihat maksiat itu. Dapat demikian menjadilah wazalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Tapi umur dah 60, lemah lagi. Yang lain kuat, makan kuat, minum kuat, tapi iman masih lemah lagi. Umur berapa? Dah 60. Patut dah 60 tahun ni anda sudah termasuk warga emas. Ada 60 tahun lebih ni, adalah ya. Emas letak di mana? Nak pergi motor, curi dah orang. Letak tepi jalan, curi orang. Patut warga emas tu letak di mana? Di surau, di masjid, di majlis pengajian. Pasal udah warga emas. Emas harga yang paling tinggi. Jangan letak di mata-kata. Kalau letak mata-kata dicuri oleh dua golongan, satu syaitan. Dia kata kamu panjang lagi umur, kamu panjang lagi. Yang kedua oleh manusia. Apa gaduh mat, pergi masjid surau tu. Kita kuat lagi. Udah tua tak lalu jalan sebab ke masjid, mana mau ya? Sedangkan masa kuat tak pergi, dah tua rengkut nak pergi, mau ke? Itulah manusia. Manusia tidak akan menyesal kecuali pada dua tempat yang menyesal. Mana gamaknya? Manusia tidak akan menyesal kecuali pada dua tempat yang manusia akan menyesal. Masa bila? Yang pertama, 7.30 kita berhenti. Jangan tengok jam sangat. Manusia tidak akan menyesal kecuali pada dua tempat. Yang pertama masa bila? Masa bila manusia menyesal? Ni bukan soal kubur tuan-tuan, bukan soal dalam kubur dan dalam masjid. Dalam masjid boleh bincang. Kalau dalam kubur tak boleh bincang lagi. Masing-masing jawab. Manusia tidak akan menyesal kecuali pada dua tempat dia akan menyesal. Masa bila? Yang pertama, meninggal. Masa meninggal kau orang lagi. Mana? Gelis? Tak dengar. Dua tempat ya. Yang pertama ketika berada dalam kubur. Selagi tak masuk kubur manusia tidak menyesal. Ini digambarkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 98. Bila hari pertama dikuburkan atau malam yang pertama dikuburkan, itulah manusia paling menyesal semenyesal-nyesalnya. Ini gambar Tuhan. Apa kata orang kubur? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan bima taraktu. Lagi tak masuk kubur, lagi itulah tak menyesalnya. Pasal apa tak menyesal? Pasal tak nak mencari pengetahuan.
Pengetahuan bukan ada di kedai kopi, bukan di tepi jalan. Datanglah masjid, datanglah surau. Bila ada pengajian, dapatlah ilmu. Bila dapat ilmu, belum kita masuk kubur dah nyesal dah. Apa Tuhan kata dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 98, tak silap ya? Qala rabbirji'un, berkata ia, rabbirji'un, kembalilah kami ke dunia ya Allah. Pasal apa nak minta kembali? Tuhan kabur lagi. Apa Tuhan kabur? Sifat orang yang minta kembali guna, la'alli a'malu salihan, agar aku lepas ini ya Allah, lepas keluar ni nak beramal soleh fima taraktu, telah aku tinggalkan dulu aku tak ke surau, aku nak ke surau. Dulu aku tak ke masjid, aku nak ke masjid. Lepas ni aku tak tinggal dah. Itu kali pertama manusia menyesal. Yang kedua di mana? Di mana? Pada mahsyar. Ini yang digambarkan oleh surah Sajadah ayat yang ke-12 yang dibaca oleh imam tiap-tiap hari Jumaat. Ya. Ayat ke-12 bunyinya. Kita minum sekejap. Surah Sajadah yang ke-12 panggangnya. Hati dengar saja ke? Orang ambil perhatian. Orang nak ada ilmu tu dengar. Kau nak ambil perhatian, tahu, faham, amal, habis ke orang. Barulah ilmu tu orang nak. Ayat yang ke-12. Kata Tuan Imam hari Jumaat, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya betul ke? Betul ke itu? Ayat ke-12 tu. Betul ayatnya. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, ya, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Betul kan? Ayat kedua. Itu menyesal kali kedua manusia. Betul. Walau tara, sekali kamu melihat al-mujrimun, orang-orang yang berdosa itu, semua bentuk jamak. Nakisu, jamak juga. Tunduk semua. Ru'ushim, kepala mereka. Inda rabbihim, di situ Tuhan mereka. Pasal apa tunduk? Rabbana absarna, ketika itu keluarlah dari mulut mereka, ya Tuhan, kami melihat ya Tuhan, bahawasanya perhimpunan yang raksasa ini begitu hebat, begitu besar, dalam keadaan semua tak ada pakaian. Bayangkan, tercengang melihat perhimpunan raksasa itu yang matahari sejengkal dari kepala. Hari ini kami melihat ya Allah, hari ini kami melihat. Wasami'na, dan kami mendengar ya Allah, jerit pekik perhimpunan manusia di pandang raksasa itu. Ketika itu dia mengadu, farji'na, kembalilah kami ya Allah. Ke mana? Ke dunia. Na'mal salihan, lepas ni kami nak beramal soleh semua ni, kalau dunia ni balik ada. Inna muqinun, so hari ni kami yakinlah seyakin-yakinnya. Kami ingat tak ada hari kiamat. Apa ada. Jadi manusia jangan menyesal pada dua tempat ini. Sebelum masuk dua tempat ni, menyesallah sungguh-sungguh. Sebelum mati menyesal, sebelum sakit menyesal. Jangan ada sakit baru nak taat. Masa sihat tak nak taat. Itu dia. Kalau aku sihat lah, baru sebut kalau lah. Tapi kalau sihat, dia tak nampak lagi lah. Begitulah keadaan manusia. Jadi sebagai kesimpulan hari ini, tajuk hari ini, jika ditanya orang siapa orang mukmin yang sempurna itu, saya jawab tuan-tuan. Kau tanya orang, siapakah orang mukmin yang sempurna itu? Tuan-tuan bawa telinga tak tadi? Saya ngajar minta kopi tu lah. Wajah Tok Imam jawab. Selamat tuan-tuan. Ada wakalah di sini. Orang mukmin yang sempurna, orang yang sentiasa melihat dirinya dan tidak membansirkan sesuatu kepada hamba Allah yang lain. Mana yang dikata orang yang hina rendah itu? Orang yang selalu membansirkan kesalahan kepada hamba Allah, tidak membansirkan pada dirinya. Jadi bila seorang selalu membansir pada orang, dia nampak salah orang je. Pasal apa? Pasal dia ada ilmu. Nampak salah orang je. Dia tak tahu syarat nak menegur orang salah itu mesti ada dua. Yang pertama, dia mesti ada ilmu. Yang kedua, sejahtera khawas yang 5. Ilmu tidak boleh menentukan anda betul.
Kalau khawas yang 5 itu cedera. Pandangan awak mengata orang tu bergoyang dalam solat, sebenarnya tidak bergoyang, kerana pandangan anda yang silau. Jadi yang ditegur mati mengata dia tidak bergoyang, yang menegur pula mati-mati dia mengata bergoyang. Ketika itu berlakulah pergaduhan, kerana khawasnya sudah bertukar. Kemudian pendengaran dia tak sama dengan pendengaran orang. Jadi itulah sebab itu khawas yang 5 ni penting bila kita nak menegur orang. Kalau khawas yang 5 itu okey, masih berfungsi, itu pun kena tanya orang juga. Tak boleh terus menuduh. Inilah sifat-sifat orang zaman dulu, mengaji dan mengkaji sebelum nak buat sesuatu. Ketika mereka mengaji dan mengkaji, mereka tidak nak mencari salah, tetapi apa? Menyelesaikan masalah. Kalau mencari salah tak habis-habis sampai kiamat. Ya, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan masa yang pendek ini dapat kita gunakan sebagai kata orang panuman ataupun panuman untuk kita menempuh masa-masa hidup yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin hifzal mursalin hil malaikatil muqarrabin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam.